Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Firman Allah Ta'ala, qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darain amin. Firman Allah Ta'ala, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Itu ada alif 3, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Bahwasanya mereka itu yang beriman dan mengerjakan amal yang salat-salat lagi akan dijadikan bagi mereka itu Tuhan yang bersifat rahman, kekasihnya. Dikasih Allah akan mereka itu dan kasih akan mereka itu kepada segala orang yang kasih. Jadi dikatakan bahawa orang yang beriman kepada Allah dan dia benar-benar beramal dengan amal yang saleh, maka amal yang saleh di antaranya amal yang sunyi ataupun kosong daripada riak, takabur, ujub dan sebagainya. Ada orang itu melakukan amal yang baik tetapi di dalam hatinya ada riak, ujub, takabur dan sebagainya, maka ia merupakan amalan tadi amalan yang tidak saleh. Maka amalan yang saleh adalah amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan Allah Taala yang Rahman, yang bersifat Rahman, yang mengasihi, dia kasih kepada hamba-Nya. Sudah saya maklumkan bahawa kalau Allah Taala kasih kepada seseorang itu, maka orang itu akan disebut oleh Allah. Maka Allah Taala akan menyebut nama dia. Dan dikatakan bahawa Allah Ta'ala akan jadikan dia kekasihnya. Bukan jadi Rasul, tidak, tapi menjadi orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dikasihi Allah akan mereka itu, dan Allah Ta'ala kasih kepada mereka itu, dan mereka itu juga kasih kepada Allah. Dan kasih akan mereka itu kepada segala orang yang kasih. Dan orang-orang yang lain juga akan kasih kepada orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara amalan seseorang tadi ialah amalan yang saleh, menyebabkan dia akan dikasihi oleh Allah. Jadi pada minggu lepas kita ada menceritakan bahawa ada orang yang melakukan amal yang mana amal dia ni dia buat adalah untuk makhluk, dengan arti kata supaya orang puji dia. Lalu dia pun pergi ke masjid awal-awal dan balik paling lewat. Maka dia buat betul-betul bersungguh-sungguh supaya orang akan kata amal ibadat yang dia buat. Tetapi bila dia buat macam itu, niat dia bukan kerana Allah, bukan Allah Ta'ala campakkan orang jadi kasih pada dia, bahkan orang lain jadi benci ke dia, tak jadi kasih. Lalu orang pun kata dia, ni orang buat kerja riak ni orang buat kerja ni bukan ahli ibadat, macam-macam orang kata pada dia. Yang mana dia melakukan amal ibadat, niatnya adalah kerana makhluk, supaya makhluk puji dia, supaya makhluk menceritakan tentang ibadat yang diamal. Maka jadilah orang bukan kasih pada dia, orang semakin benci pada dia. Sebab tu kalau dah kita buat satu kerja yang tidak ikhlas, kadang-kadang menyebabkan orang jadi benci pada kita. Kemudian dia ubah niat dia. Tapi dia buat macam biasa. Maknanya dia akan datang awal ke masjid, dia balik lewat, dan ibadahnya macam biasa. Maka selang beberapa lama orang puji dia. Yang ketika itu dia sudah tidak mahu lagi pujian. Dulu memang dia nak cari pujian, memang dulu dia nak cari, maknanya biar orang cerita tentang ibadat dia. Tapi bila niat dia macam itu, tidak ikhlas kepada Allah,
Bukan orang kasih, orang jadi benci ke dia. Tapi bila mana dia berubah niat, kali ini kerana Allah, bukan nak cari pujian dan sebagainya, akhirnya Allah Ta'ala campur jadi orang kasih pada dia. Maka orang-orang yang amal soleh, orang-orang yang soleh, orang yang solihin, dia akan dikasihi oleh orang-orang yang lain. Bila menjadi orang soleh, maka orang akan kasih pada kita. Bukan sahaja kasih, bahkan bukan sahaja orang kasih, Allah Ta'ala kasih. Dan bahkan untungnya orang yang soleh ini, dia akan didoakan oleh segala orang yang beriman kepada Allah. Masa bila dia doa? Masa sembahyang. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Sejahtera kepada kami dan kepada hamba-hamba yang saleh. Kalau kita duduk di sini, insya-Allah kalau kita menjadi orang yang saleh di sisi Allah, orang mana-mana sembahyang seluruh dunia dia akan doakan. Ini pastikan menjadi orang yang saleh di sisi Allah. Maka orang saleh ini orang yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala akan campur bahawa orang-orang lain pun akan kasih kepada dia. Kedemikianlah dikatakan bahawa buatlah amal ibadat kerana Allah, dan kerana Allah Ta'ala sahaja amal ibadatnya akan diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi nak buat kerana Allah Ta'ala ini tidak boleh melihat pandangan makhluk. Kan malu orang contohnya, kalau aku tak buat orang kata apa, kalau aku tak puasa orang lain puasa orang kata apa. Tak kira orang lain nak kata ke, orang lain nak kata pun, kita buat kerana Allah. Maka kena latih kerana Allah Ta'ala. Semalam ditanya, dia kata macam mana kita memang nak buat kerana Allah, tapi setiap kali kita nak buat kerana Allah, maka akan datang sesuatu benda, mana di dalam lintasan hati kita. Bagusnya kalau orang tahu aku dibaca Quran. Bagusnya kalau orang tahu malam ni aku sembahyang sunat tahajud contohnya. Maka dengan sebab itu disuruh kita agar banyakkan beristighfar. Lepas sembahyang kita beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kita ucap lagi? Assalamualaikum. Maknanya setiap kali kita melakukan ibadat, apa saja ibadat, sama ada ibadat itu sembahyang sunat, ibadat itu ibadat baca Quran, berzikir, kalau boleh jangan lepas daripada istighfar. Apatah lagi ketika mana kita melakukan ibadat, maka datang lintasan-lintasan yang buruk. Apa maksud lintasan yang buruk tu? Umpama datang ujub. Maknanya bila kita baca Quran banyak, kita mari, akulah yang paling banyak, akulah yang paling baik. Ini penyakit orang-orang yang ada kelebihan. Sebenarnya kadang kelebihan pun berasa ada lebih, berasa je ada lebih. Sama ada lebih pada ibadatnya, lebih kepada amal apa ni, akhlaknya. Orang lain tak tolong, kita seorang je tolong, mari juga berasa. Maknanya lebih pada ilmunya, tak kira lah. Maka menyebabkan seseorang tadi kena penyakit. Penyakit ujub, riak, takabur dan sebagainya. Ini penyakit yang boleh merosakkan amal. Maka disuruh kita agar beristighfar, minta kepada Allah Ta'ala. Sebab tu disuruh berdoa, Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah aku atas mengingati Engkau. Mengingati Allah Ta'ala ni dalam kita melakukan ibadat kepada Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala akan kasih bagi siapa? Bagi orang yang melakukan amal ibadat kepada Allah. Bukan saja Allah Ta'ala kasih, bahkan orang-orang pun kasih. Bukan saja orang kasih, bahkan malaikat pun kasih. Kalau malaikat kasih, dia akan doakan kepada orang yang dikasihi. Bahkan dikatakan bahawa binatang-binatang pun dikasih kepada orang yang saleh. Bumi, tanah ni, kalau orang saleh lalu dekat tanah tu, maka dia akan beritahu kepada tanah yang lain, adakah tempat kamu dipijak dilalui oleh orang yang saleh? Maka bumi yang dipijak dilalui oleh orang yang saleh akan berbangga-bangga. Bahkan dikatakan kalaulah berjalan dengan orang yang saleh, maka dikatakan bahawa
kampung itu akan mendapat berkat. Maknanya kampung itu juga akan mendapat berkat dengan adanya orang yang soleh. Dan binatang-binatang pun mengatakan bahawa segala ikan yang ada di dalam air, burung yang terbang di udara, dia akan meminta ampun, beristighfar bagi orang yang belajar ilmu. Jadi orang yang belajar ilmu ini dikira orang yang melakukan amal soleh. Maknanya, maka sesiapa yang belajar ilmu, dia niat dia betul-betul kepada Allah, dia akan dapat doa. Doa daripada segala ikan yang ada di dalam air, burung yang ada di udara akan mendoakan orang yang belajar ilmu dan mengajar ilmu, hal keadaan dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata syair, wahai orang yang berkehendak, wahai orang yang berkehendak akan kepujian dan juga pemberian, wahai orang yang melakukan amal, amal yang dia buat tu agar orang puji dia. Ataupun orang memberi sesuatu kepada dia. Maknanya, wahai orang yang melakukan sesuatu kerana ingin dapatkan pujian ataupun pemberian daripada makhluk. Jadi kita buat apa-apa, jangan kita mengharapkan pujian dan juga pemberian daripada makhluk. Maka di dalam amal yang engkau kehendak itu akan mustahil. Kadang-kadang dikatakan mustahil. Mustahil dengan arti kata, kadang-kadang yang kita nak buat amal itu nak suruh puji, orang tak puji pun. Kita je berasa dia kita buat ni kita akan rasa. Kalau orang puji pun seorang, boleh jadi yang keji itu 10 orang. Orang yang kita buat itu, kalau kita buat sesuatu nak dapat pujian. Bahkan dikatakan bahawa orang yang melakukan sesuatu amal ini dalam keadaan dia tidak ikhlas ataupun dia ingin dapatkan sesuatu, biasanya tak dapat. Kadang-kadang orang yang melakukan kerana Allah tak nak apa-apa, tak fikir apa-apa, kadang-kadang dapat. Maka sebenarnya telah menjahatkan Allah akan orang yang mempunyai riak. Orang yang ada riak, mempunyai riak ni ada riak, Allah Ta'ala meletakkan dia ni orang yang jahat di sisi Allah. Maka jahat ini kita kata orang yang buruk adab dengan Allah apabila dia melakukan ibadat dengan tujuan agar orang lihat amal ibadat dia. Maka siapa yang boleh menyembunyikan amal ibadatnya kepada makhluk, maka amal ibadatnya akan dipandang oleh Allah. Allah Ta'ala akan memandang amal ibadatnya kalau dia boleh menyembunyikan amalnya di sisi makhluk. Maka orang ini ada ciri-ciri orang yang ikhlas. Kalau orang yang ikhlas, dia lebih suka amalnya hanya Allah saja yang tahu, orang lain tidak tahu. Tapi orang yang tidak ikhlas, dia suka kalau boleh biar orang lain tahu. Walaupun dia tahu Allah Ta'ala tahu. Dia tahu, memang Allah Ta'ala tahu, tapi dia suka lagi orang lain tahu. Maka ini ciri orang yang tidak ikhlas dalam amalannya. Maka ramai orang yang dikenali bukan ahli ibadat, tetapi dia sebenarnya orang yang dekat dengan Allah. Dan ramai juga orang yang dikenali dengan ahli ibadat, tetapi dia bukanlah orang yang dekat, dia orang yang jauh dengan Allah Ta'ala. Maka jadilah kita orang yang melakukan amal, dan amal kita ini ikhlas kepada Allah Ta'ala. Ada pun orang tahu tak tahu tu, kita serah kepada Allah. Lalu dikatakan bahawa orang yang beramal dalam keadaan riak, maknanya nak tunjuk orang. Dengan arti kata dia suka kalau orang tengok amal ibadat dia. Amal ibadat dia. Setengah-setengah itu orang yang soleh, kadang-kadang di hadapan orang dia kalau sembahyang, dia sembahyang sedikit saja. Maknanya. Tapi kalau belakang orang, dia akan sembahyang banyak-banyak. Ini ciri-ciri orang yang soleh. Maknanya dia menjaga hatinya agar tidak ada riak di dalam hatinya. Dan telah dibatalkan usahanya
dan dapatlah dia penatnya, maka segala usaha amal ibadatnya yang dia buat tadi, usaha yang dia buat tadi, maka Allah Ta'ala batalkan amalnya. Maknanya batal, tidak diterima, saja-saja buat. Kan sudah saya beritahu, Allah Ta'ala tidak melihat banyaknya amal, tetapi Allah Ta'ala melihat ikhlasnya hati dalam amal. Kalau hatinya ikhlas dalam amal, maka banyak pula dia amal, itu lagi baik. Tapi kalau dia buat banyak amal ibadat tapi hatinya tidak ikhlas, maka tidak ada apa-apa manfaat akan amalnya. Banyak orang-orang saleh dahulu, Ali Zainal Abidin, tidak pernah dilihat ataupun amat suka dia, suka payah nak tengok dia ni tolong orang, infak fisabilillah. Tetapi ketika mana dia mati, lepas dia mati, masa orang mandi mayat, bekok belakang dia, belakang dia bekok. Maka orang pun siasat, sebab apa bekok ni? Rupa-rupanya malam-malam dia akan pikul gandum, dia bagi pada fakir miskin. Maka pada zaman itu, zaman adanya Ali Zainal Abidin, orang fakir miskin dapat sama rezeki, tapi tak tahu. Pergi kat dia, tak ada, tak bagi. Mana tak ada. Tapi orang fakir miskin dapat sama. Maka setengahnya mengatakan bahawa dia ini orang yang suka payah nak tolong orang. Rupa-rupanya dialah orang yang banyak tolong orang. Dan macam mana orang tahu? Bila mana dia wafat, bila mana dia mati, orang fakir miskin sudah tak dapat lagi harta. Duk tunggu macam mana, tak ada ni, tak ada. Rupanya tak ada orang buat macam dia. Maka di situlah orang dapat tahu bahawa pelkat belakang dia tu adalah kesan daripada dia pikul gandum. Zaman dulu gandum pula, zaman ni berat. Maknanya tak kira lah berat gandum, batu. Maka dikatakan bahawa setengah sifat orang-orang yang saleh dahulu, mereka memang benar-benar menyembunyikan amal. Sehingga kan mereka itu dalam keadaan ikhlas. Dan orang yang dalam keadaan tidak ikhlas, usahanya batal. Usahanya batal, maknanya tidak diterima, dan apa yang dia dapat hanya penat lelah saja. Kalau dia berpuasa, dia dapat lapar dahaga saja. Kalau dia berjaga malam, dia dapat lenguh dan mengantuk saja. Maknanya, kalau dia itu, maknanya dengan arti kata, dia melakukan ibadat-ibadat, dia hanya dapat letih saja, tidak dapat apa-apa, hanya keletihan itu saja yang dia dapat. Kalau ada pun orang puji dia, itu saja dapat. Di sisi Allah, maka tidak ada bahagia. Maka syurga dan neraka pada tangannya. Bukan, atas. Barang siapa adalah harapan yang berjumpa bagi Tuhan. Sesiapa yang benar-benar berharap berjumpa dengan Allah. Siapa yang berharap nak jumpa esok lusa? Mana Allah kalau esok boleh jumpa, sudah ada tak berharap? Orang ni dia ada tiga. Ada orang yang dia ini nak tunggu mati. Kalau boleh mati, alhamdulillah. Maknanya dia tak sabar nak jumpa Allah. Ini golongan pertama. Ini biasa para awliya, para wali-wali Allah. Maknanya ada seorang itu katanya Habib Ali Batu Pahat. Masa dia hidup tu, saya nak pergi tak ada kesempatan. Jadi nak beritahu, masa dia nak mati itu, dia beritahu dah anak dia. Dia kata nak jumpa Tuhan, nak jumpa dengan Allah. Jadi anak dia ni tak sangka apa yang dia kata tadi. Sekali dia cuba mengasihkan diri, dan ketika mana dia wafat, memang dia sudah menghadap kiblat, baring betul-betul memang bersiap sedia dah. Memang tidak ada. Dia sudah tidak ada. Maka begitu juga zaman dahulu dia panggil Imam Al-Ghazali kalau tidak salah. Imam Al-Ghazali ketika dia nak wafat, dia sudah mandi jenazah diri dia. Boleh ke mandi jenazah diri sendiri? Cuba test sekali mandi jenazah baring. Tak mati lagi. Mandi pula esok, buku separuh, tengok-tengok, dah mati lagi. Katanya dia mandi jenazah diri dia sendiri.
Kemudian dia kapankan untuk diri dia sendiri bahagian-bahagian yang boleh dia kapan. Mana bahagian? Kaki dia boleh tuduh sendiri, dia baluk sendiri boleh. Siapa bahagian yang tak boleh, dia panggil adik dia, dia kata tolong kapankan dia. Lepas tu dia pun pejam mata, diam tu meninggal. Ini para awliya. Orang yang soleh, dia akan pergi ke peringkat pertama untuk kalau betul-betul soleh. Dia akan merasa kalau nak jumpa Allah, dia suka. Ataupun diberi pilihan nak jumpa ke tak nak jumpa. Kalau diberi pilihan nak jumpa, Nabi diberi pilihan nak bersama sahabat ke nak bersama Allah. Rafiqul A'la, nak bersama dengan Allah yang maha tinggi. Nabi pilih Rafiqul A'la, itu Nabi. Kalau kita mungkin pilih nak saing-saing lagi. Maknanya. Jadi nak beritahu, itu yang pertama. Yang kedua, ada golongan yang dia ini serah pada Allah. Kalau Allah Ta'ala nak ambil dia pun dia tak kisah, nak panjang umur pun tak kisah. Kita ni nak panjang umur sama. Ulama kata nak minta panjang umur, ingin berhasil panjang umur ni ada dua. Satu, orang yang kebanyakan. Kenapa nak panjang umur? Nak panjang umur kerana nak merasai nikmat dunia. Ini sebenarnya ini kebanyakan orang. Nak merasai nikmat dunia, maka nak panjang umur. Ada orang saleh, dia nak panjang umur. Dia nak panjang umur kerana merasa nikmat dalam beribadat pada Allah. Rasa nikmat dalam beribadat pada Allah. Kalau Allah Ta'ala beri panjang umur, dia akan habiskan masa dengan beribadat pada Allah. Maka orang yang macam ini nak panjang umur kerana nak menjadi hamba kepada Allah, nak mengabdikan diri pada Allah, nak berkhidmat pada Allah, ini dipuji oleh syarat. Tapi kenapa kita nak panjang umur? Nak panjang umur sebab nanti maknanya kita dapat banyak mencapai nikmat-nikmat dunia. Lepas puas nanti barulah nak beribadat. Maka ini dikeji oleh syarat. Maka golongan yang kedua tadi dia serah pada Allah. Kalau Allah Ta'ala nak matikan dia ke, nak buat anak tu, ikut Allah. Sahabat Nabi cerita nanti akan berlaku satu peperangan. Dalam peperangan tersebut akan mati Ja'far bin Abi Talib. Bila mati saja Ja'far bin Abi Talib, maka akan diganti oleh Zaid bin Harithah. Bila Zaid bin Harithah mati nanti akan diganti oleh Abdullah ibnu Rawahah. 3 orang. Ketika mana Nabi cerita, ketiga-tiga ada di depan mata Nabi. Kita kalau orang sebut gitu, mati kejap lagi, dah ada itu lah. Tok akhir kata, mati siang-siang hari bulan. Maknanya, sebulan lagi matilah awak jatuh. Memang tak 3 malam. Maknanya. Maka ketiga-tiga sahabat Nabi tadi gembira. Allah gembira sungguh. Sebab apa dia akan mati? Gembira. Tapi sampai dalam waktu peperangan, ada seorang sahabat Abdullah ibnu Rawahah. Ketika mana Ja'far bin Abi Talib menjadi ketua, Zaid bin Harithah adik pergi jadi tentera, Abdullah ibnu Rawahah duduk kafur. Tak pergi, dia mari takut dulu. Dia tak nak pergi pun. Lepas daripada itu berlaku peperangan. Bila berlaku peperangan, Ja'far bin Abi Talib dia pegang bendera. Warna saya tak tahu, warna biru ke warna hijau saya tak tahu. Mana dia pegang bendera. Jadi bila dia pegang bendera tadi, tiba-tiba tangan dia dicatas oleh pihak musuh. Ketika tangan dicatas, dia sempat sambung dengan tangan satu lagi. Maka jatuh tangan dia. Maka sudah kudung satu. Maka dia pun bawa lagi dengan kuda dia, pegang, tiba-tiba dicatas satu lagi, dia sempat kepit kat kepala dia. Ketika mana dikepit kepalanya, hanya sekadar bawa bendera saja, dua-dua tidak ada, lalu kena tombak daripada belakang, maka jatuh dia. Bila jatuh dia, kebetulan Zaid duduk dekat dia. Terus Zaid sambung bendera tadi. Sambung bendera, maka gugurlah. Maka gugurnya Ja'far bin Abi Talib ini dalam keadaan 2 tangan tidak ada. Maka 2 tangan tidak ada ini, Nabi memanggil Ja'far ini, dia panggil Ja'far Tayyar. Ja'far Tayyar ni Ja'far yang boleh terbang.
Kerana nanti dekat negeri akhirat Allah Ta'ala akan ganti tangan dia tu, tangan dia boleh jadi dikatakan berbentuk sayap, yang mana dia akan terbang dalam surga. Ja'far bin Abi Talib pilih. Jatuhnya Ja'far bin Abi Talib gugur syahid dalam peperangan Mu'tah. Perang itu dipanggil perang Mu'tah. Gugur syahid, Nabi dapat tahu duk kapur. Sebab Nabi tidak hadir dalam perang tersebut. Kalau Nabi tidak hadir, dalam bahasa Arab dia panggil sariyah. Kalau Nabi hadir sama dia panggil ghazwah. Ini dalam bahasa Arab lah. Jadi Nabi dapat tahu. Ikut mana wallahu a'lam. Aku duduk saja tengok-tengok mesej. Nak tidur je aku. Bin Abi Talib. Zaman tadi begitulah, zaman kita dah. Tapi Allah Ta'ala bagi Nabi dapat tahu. Nabi pergi mau Ja'far bin Abi Talib. Bila Nabi pergi mau Ja'far bin Abi Talib, Ja'far bin Abi Talib pergi, ada anak Ja'far bin Abi Talib ni duk bermain-main, duk gembira. Jadi Nabi tengok anak dia ni, Nabi sedih. Nak khabar berita bahawa ayah dia ni sudah mati. Nabi nak beritahu tak siapa hati. Lepas tu Nabi tanya, ibu kamu ada di mana? Ibu ada di dapur. Dia buat apa? Dia tengah masak. Kata anak ni, kata dia masak, mau masak yang sedap-sedap kerana nak makan ayah nanti balik perang. Jadi Nabi menjadi sedih lagi. Akhir sekali dia beritahu juga bahawa Ja'far sudah wafat. Ketika mana Ja'far sudah wafat, di kampung sudah dapat tahu, maka sampai berita kepada Abdullah ibn Rawahah yang duduk di kampung. Dan ketika itu peperangan diketuai oleh Zaid bin Harisah. Maka Abdullah ibn Rawahah dia nak makan buah kurma. Ketika mana dia nak makan buah kurma, dia kata, takkanlah buah kurma ni nak menghalang aku masuk syurga. Maknanya dengan buah kurma ni takkanlah nak menghalang aku masuk syurga. Maka dia pun letak buah kurma. Dia kata lepor tak lawan. Dia pun tinggalkan buah kurma, dia pun naik kuda terus masuk medan perang. Masuk medan perang, kemudian ternyata benarlah Zaid bin Harisah mati. Maka dia pun ambil. Masa dia ambil bendera, dia mari takut sekejap. Matilah aku, lepas ni matilah. Maka dia tepuk dada dia, hei jiwa yang penakut, sedangkan di hadapan kamu ada syurga. Dia lawan hati dia, dia pun masuk pergi medan perang. Akhirnya dia memang gugur syahid. Masa dia gugur syahid, bendera itu diambil oleh Ja'far, bukan Ja'far, Khalid bin Al-Walid. Maka Islam menang di tangan Khalid Al-Walid. Saya ingat lagi masa guru saya cerita ni, katanya guru saya, dia kata syurga antara Abdullah ibn Rawahah dengan Ja'far bin Abi Talib seperti langit dan bumi jaraknya. Tingginya Zaid bin Harisah, kerana dia mari perasaan sekejap. Mari perasaan sekejap, rasa takut-takut sikit. Maka golongan yang kedua ini masih lagi salat, dia serah pada Allah. Kalau Allah Ta'ala nak nyamuk esok, lusa dia tak kisah dah. Tapi kalaulah benda apa ni dipanjang umur pun dia tak ada masalah. Tapi kalau diberi pilihan, dia nak panjang umur. Nak panjang umur tujuan apa? Macam saya kata tadi, nak panjang umur tujuan beribadat pada Allah. Kita jangan berasa panjang umur. Kita ni kena berasa pendek umur. Bukan berasa pendek umur nak mati dekat, bukan nak mati kalau tu dah. Supaya kita merasakan bahawa amal kita ni kurang, tak cukup. Yang mana kita perlu menambahkan amal kita kepada Allah. Golongan yang ketiga, golongan memang takut kematian. Kalau diberi pilihan nak hidup, nak mati, nak hidup. Ayawaddu ahaduhum law yu'ammar al-fasana wa ma huwa bimuzahzihi minal azab. Adakah kamu ini inginkan kalau boleh hidup 1000 tahun? Kalau kamu hidup 1000 tahun pun, kamu tidak akan lari daripada kesusahan. Memang kita datang ke dunia kan macam-macam kesusahan berlaku. Macam-macam kesusahan berlaku. Ada seorang datang jumpa malam, dia kata, saya tak boleh handle, Ustaz. Saya tidak boleh handle masalah saya. Jadi saya macam putus asa.
Tapi jangan putus asa. Jangan putus asa sebab apa? Sebab kita merasa putus asa sebab kita tak merasa Allah bersama kita. Tapi kalau kita rasa Allah Ta'ala bersama kita, kita tak putus asa. Saya contohkan, dia kata budak yang gagal biasa. Kalau budak gagal biasa, dia tak putus asa, dia kata tahun depan dia akan belajar sungguh-sungguh. Maka dia panggil, dia positifkan. Maknanya dia maknanya membaikkan akan niat dia. Tapi kalau dia putus asa, malah belajarlah begini-begini. Sebab itu kita tak boleh begitu. Tak apa, kita dekatkan diri dengan Allah. Dekatkan diri dengan Allah. Malam ni kita mari kuliah ke sembahyang berjemaah. Datang malam berjemaah, mari jemaah pagi esok, pagi tadi sampai pagi. Alhamdulillah, tenang hati. Tenang hati. Sembahyang jemaah ni memang tenang hati. Sembahyang jemaah, baca Quran, memang itulah obat hati. Hati-hati yang susah, baca Quran. Sembahyang berjemaah sebenarnya. Maka dikatakan bahawa yang orang itu takut kepada kematian, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Jumu'ah, Kul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wahai Muhammad, kamu beritahu kepada mereka itu, kematian yang kamu lari-lari itu pasti akan berjumpa dengan kamu. Pasti akan berjumpa dengan kamu. Kemudian kamu pasti akan dikembalikan kepada Allah, yang mana Allah Ta'ala itu mengetahui alam ghaib syahadah. Alam yang kita saksikan ini pun Allah Ta'ala tahu, alam ghaib pun Allah Ta'ala tahu. Maka kita akan dikembalikan kepada Allah. Bila mana kita dikembalikan oleh Allah, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan amal ibadat kita akan dibentangkan di hadapan Allah. Kalau bentang amal baik, suka kita. Takut bentang keaiban kita. Kadang-kadang main mikir, ya Allah, maknanya tutuplah keaiban kami. Allahumma stur awratina. Ya Allah, tutuplah keaiban kami. Kalau dibuka keaiban, main mikir, kalau Allah Ta'ala buka keaiban, habis lagi orang. Maknanya orang pun tak sangka, oh ini akhlaknya. Rasa takut, maka minta pada Allah agar menutup keaiban kita. Maka dikatakan bahawa orang yang dekat dengan Allah, ada juga yang Allah Ta'ala tutup keaiban ini. Di atas muka dunia, dia memang ada melakukan keaiban. Semua orang ada aib, semua ada buat dosa-dosa. Hanya nak beritahu dosa-dosa kita, jangan kita cerita pada orang, kita cerita pada Allah. Nak cerita pada orang, cerita pada orang-orang yang tertentu sahaja. Jangan kita cerita habis jumpa orang ni, cerita-cerita. Jangan. Luahkan kita kepada Allah, ceritalah kepada Allah kesalahan-kesalahan kita. Maka di antara orang yang ditutupkan keaibannya adalah bila mana dia dapat tahu keaiban orang, dia tutup keaiban orang. Maka sesiapa yang menutup keaiban orang lain, maka Allah Ta'ala tutup keaiban. Maknanya kita kenal orang ni, kita kenal orang ni, kita boleh cerita orang ni gini. Maknanya kita buka keaiban dia. Maka nanti Allah Ta'ala akan buka keaiban kita dekat negeri akhirat. Maka ada juga orang yang dekat negeri akhirat tak ada pun kesalahan-kesalahan. Ini contohnya, andai kata masa duduk atas ke dunia dia minum arak, contoh saja ni, dia berjudi, dia berzina, tak kira lah dosa-dosa, contoh saja ni. Tapi dekat negeri akhirat tak ada belaka. Allah Ta'ala tak buka. Bukan Allah Ta'ala lupa, tidak. Maha suci Allah daripada segala sifat kekurangan. Ada bukan malaikat lupa pun tidak. Maknanya, tetapi Allah Ta'ala ampunkan dosa. Maka pernah ditanya, dia kata kalau orang itu melakukan dosa, lalu dia bertaubat kepada Allah. Bila dia bertaubat kepada Allah, bagaimana dengan keaiban dosa-dosa yang dulu? Dan disebut siapa yang buat kebaikan walaupun seberat zarah akan diperlihat. Satu, siapa yang melakukan kejahatan walaupun seberat zarah akan diperlihat juga. Jadi bila berdasarkan ayat ini, maknanya akan diperlihatkan juga.
Tapi bagaimana orang yang bertaubat kepada Allah? Allah syukurnya kita jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Bila kita bertaubat saja Allah Taala boleh ampun. At-taibu minaz zambi kaman la zambalah. Maknanya orang yang bertaubat pada Allah, dia seperti la zambalah, tidak ada dosa langsung. Tidak ada dosa macam mana? Tidak ada dosa seumpama dia keluar daripada perut ibunya. Bayi yang keluar daripada perut ibunya mana ada dosa? Tidak ada dosa. Walaupun ibunya berdosa, contoh saja, anak tak tahu. Anak tu tak suci, bersih, tidak ada. Sebab tu saya beritahu, kalau anak, maknanya kita jangan cela anak. Jangan kita cela anak, ini, ayo kamu mau kamu gini, jangan. Itu ibu bapanya. Ibu bapanya kalau dia bertaubat, baik ada kita. Orang yang buat jahat, kita boleh benci pada kejahatan dia. Kita jangan benci pada dia. Maksud saya, kalau dia itu kembali kepada kebaikan, dia jadi baik, maka kita boleh kasih pada dia. Tapi kalau perbuatan dia memang kita tak suka, kita benci pada perbuatan dia saja. Kalau mengatakan ibu bapanya, ada sahabat Nabi namanya Ikrimah. Ikrimah itu siapa ayah dia? Dia bilang Ikrimah bin Abu Jahal. Abu Jahal kenal Melaka, banyak sebab. Kisah dia, Abu Jahal menentang Nabi. Macam-macam dia buat pada Nabi. Tak boleh cerita, kalau cerita kita akan menangis kan? Mari kadang-kadang baca di Allah. Kalau ada Abu Jahal ni, kita pun maknanya biar kita sanggup rasa nak bunuh dia. Kalau baca kisah, saya ada terbaca sampai buku tu tak ke mana, saya tak boleh nak baca kisah mengenai Abu Jahal buat jahat ke Nabi. Baca sikit, separuh jalan kena stop, tutup. Mari kita baca sikit, tak habis kita baca. Mana kisah dia. Tapi Nabi larang sahabat Nabi mencela Abu Jahal. Ketika mana ada sahabat tu, ayo biar Abu Jahal contohnya, maka Nabi marah, jangan kamu cela kepada Abu Jahal. Jangan kamu cela kepada Ikrimah. Bahkan Nabi larang pula, jangan kamu cela Abu Jahal di hadapan Ikrimah. Maknanya dan barang siapa adalah harapan berjumpa bagi Tuhannya, barang siapa yang benar-benar berharap berjumpa dengan Allah, disebut dalam Quran, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan. Barang siapa yang dia ini harap berjumpa dengan Allah, maka dia kena beramal amal yang soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka dia jangan melakukan syirik kepada Allah. Sebab tu ada hadis, benar hadis sahih mengenai, dia kata malam nisfu Sa'ban Allah Taala akan ampunkan dosa orang-orang yang berdoa minta ampun kecuali dua. Satu, orang yang buat syirik pada Allah. Jaga-jaga kita jaga syirik kepada Allah. Contoh syirik kepada Allah Ta'ala ni, kadang-kadang kita percaya satu-satu kepercayaan. Mana satu kepercayaan daripada, mungkin kita ambil daripada orang-orang dulu ke, tak kira lah, yang mana boleh membawa syirik kepada Allah. Jadi nak beritahu syirik kepada Allah. Yang kedua, orang yang putus hubungan silaturahim. Hanya masa tu, kalau tu Allah Ta'ala tak terima doa dia. Tapi kalau dia tidak memutuskan hubungan silaturahim, dia tidak melakukan syirik, ataupun dia buat juga dua-dua ni, tapi dia bertaubat, dia sudah bertaubat kepada Allah, maka Allah Ta'ala terima juga akan dia punya doa dia. Maka dikatakan bahawa barang siapa yang dia harap sungguh berjumpa dengan Allah, macam mana? Ikhlaskan daripada hatimu akan perbuatan. Kita kena niat ikhlas hati kita kepada Allah. Kerana Nabi bersabda, innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, fa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Fa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Setiap amalan yang baik ikut niat.
Amalan yang baik ikut niat. Amalan yang buruk tak ikut niat. Kalau dia merampok, amalan tu buruk, niat dia baik. Aku nak rampok itu banyak-banyak nak bagi orang susah. Boleh tak gitu? Tak boleh. Sebab apa? Sebab perbuatan tu buruk. Tapi perbuatan yang baik dia ikut niat. Maka perbuatan baik ikut niat. Kalau tak ikut niat, tak boleh juga. Kena ikut niat. Macam kita tolong orang. Ada tolong orang, memang tolong sungguh. Ada tolong orang, ada udang di sebalik ni. Maknanya tolong juga. Niat masing-masing. Maknanya. Maka dikatakan bahawa ikhlaskan daripada hatimu akan perbuatan. Ikhlaskan hati kita akan perbuatan. Kita buat ini kerana Allah. Bila kita buat kerana Allah, kita tidak boleh. Wala yakhafu laumata laim. Jangan kita takut celaan orang yang mencela. Maknanya kita akan mengutamakan Allah, pandangan Allah daripada pandangan makhluk. Maknanya pandangan Allah daripada pandangan makhluk kita utamakan. Kalau orang itu orang dalam keadaan ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, orang ikhlas ini kena istiqamah dalam amal. Istiqamah tu baik. Makna istiqamah maknanya sentiasa duduk dalam kebaikan. Maknanya, jadi kita perbaiki diri. Dia duduk dalam istiqamah untuk mendapat ikhlas di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, menyembunyikan amal pada makhluk. Ini sifat orang ikhlas. Menyembunyikan amal pada makhluk maknanya amal kita ni kita menyembunyikan biar makhluk tak tahu. Sebab tu dikatakan kalau kamu nak riak, nak tunjuk pada Allah, riak pada Allah tak apa. Biar Allah Ta'ala tahu. Itu pun buat sembahyang, biar Allah Ta'ala tahu. Daripada kita ambil biar manusia tahu. Jadi manusia tahu itu menyebabkan terbatal amal. Dan kita Allah Ta'ala tahu sedikit orang yang ikhlas dalam amal. Maka sebenarnya sedikit saja orang yang ikhlas pada Allah. Nak saya orang ikhlas payah. Dan kita pula jangan mengaku ikhlas. Sebab at-taqwa hahuna wa yusiru ila sadrihi salasa marat. Nabi kata takwa duduk di sini. Maka Nabi tunjuk ke arah dadanya 3 kali. Ditunjuk ke arah dada maknanya simboliknya adalah hati. Siapa tahu benda dalam hati? Kita ni berasa ikhlas. Di sisi Allah benda tentu. Boleh jadi tak ikhlas, waliyazubillah. Jadi nak beritahu, mohon kepada Allah Ta'ala dalam keadaan ikhlas kepada Allah, buat memang semata-mata kerana Allah. Nanti dekat negeri akhirat, ramai orang yang buat amal, tengok-tengok tak ada amal, kosong. Maka dia tanya kepada Allah, mana amal saya? Allah Ta'ala kata, macam mana aku nak beri pahala? Mu buat bukan kerana aku. Mu ambil pahala, mu minta dengan orang yang membuat ibadat kerana dia. Maknanya kerana dia buat. Maknanya maka kamu buat kerana dia minta pahala. Maka mustahil orang tu nak beri pahala kita. Mana sebab apa? Sebab dia sendiri takut amalan dia masing-masing tak diterima, tak hidup. Tak ada amal, tak ada amal. Maknanya mesti ikhlas. Dan jaga jangan syirik pada Allah. Jangan batalkan kalimah la ilaha illallah. Kalau batal kalimah la ilaha illallah jadi syirik. Ada kisah dia ni orang yang kurang ibadat. Satu, dan juga dia ni juga orang yang melakukan maksiat. Tapi dia yakin dengan Allah, dia tidak melakukan syirik pada Allah, hanya amal ibadahnya kurang. Lalu ketika mana dibentangkan amalan dia, maka dia pun tengok amalan dia, ternyata amalan buruk lebih banyak pada amalan baik. Dibentang amalan dia, maka susahlah dia. Kat negeri akhirat ni meraung, bertepik, menjerit dan macam-macam. Maka dalam keadaan macam tu, takutlah dia. Bila takut dia menangis, akhir sekali dengan rahmat Allah, Allah Ta'ala nak rahmat dia. Kadang-kadang dapat rahmat ni benda yang tidak disangka. Kadang-kadang orang tu boleh masuk syurga ke apa? Kadang-kadang boleh masuk syurga ke tolong ke binatang je. Yang dalam hadis bagi air kepada anjing yang dahaga, boleh masuk syurga. Kadang-kadang kerana binatang rosak amal. Ada hadis juga menceritakan orang yang solat tiba-tiba ambil kucing, marah apa kucing? Akhirnya dia kurung kucing, mati kucing. Orang solat kurung kucing itu kucing mati, ahli neraka. Orang yang buat jahat, seorang wanita yang jahat,
bagi air kepada anjing yang dahaga masuk syurga. Jadi kita tak tahu rahmat Allah Ta'ala ni banyak. Allah Ta'ala betul. Wis al-Quran ni maqam dia tinggi kerana dia taat ibunya, taat dia kasih kepada ibunya. Ada orang yang kerana infak dia banyak, muwafaq, dia tidak ada dia tidak ada harta, tapi dia simpan harta dia banyak, maka nak pergi ke Mekah. Bila nak pergi ke Mekah, tiba-tiba dapat tahu jiran tetangga dia ni tidak ada makanan. Tidak ada makanan, maka dia ambil duit dia nak pergi Mekah tu pergi kepada jiran dia. Maka tak boleh kita pergi ke Mekah. Bila tak pergi ke Mekah, ada orang buat kerja haji mimpi datang malaikat beritahu semua ibadat haji tahun ni tak diterima lagi. Kecuali seorang je yang nama dia sekian-sekian, duduk tempat sekian-sekian. Maka dengan berkat orang ni yang menyebabkan orang lain terima balik. Maka orang carilah, cari, ternyata dia ini orang yang banyak ambil infak fisabilillah. Infak fisabilillah. Jadi kadang-kadang tengok kedudukan. Sebab tu kita tak boleh nak nilai orang ni. Yang menilai orang ni Allah, menilai amal tu Allah. Asal sibuk nak nilai orang, kita tak ada nilai diri kita. Maknanya. Lalu dikatakan bahawa ikhlaskan daripada hati akan perbuatan. Maka Allah Ta'ala tengok amalan baik, tengok pada niat, dan Allah Ta'ala kira apa yang dia niat. Ada sahabat Nabi berhijrah, dia hijrah juga, semua hijrah. Tapi ada yang berhijrah kerana Allah Rasul, ada hijrah kerana perniagaan dan kerana nak kahwin dengan orang puan. Maka akhir kali kerana perniagaan, kerana nak kahwin dengan perempuan, tidak diterima hijrah dia. Yang tu diterima hijrahnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka syurga dan neraka pada tangannya. Tangan siapa? Tangan Allah. Allah Ta'ala lah yang menetapkan syurga. Maka Allah Ta'ala berjanji siapa yang beramal dengan amal soleh masuk syurga. Adakah Allah Ta'ala masukkan dia itu semata-mata kerana amal soleh? Tak juga. Allah Ta'ala tak nak masukkan orang dalam syurga tidak berhajat pada amal soleh orang. Itu hak Allah. Hanya Allah Ta'ala beritahu je. Maknanya dia punya hukum dia, orang yang buat baik akan masuk syurga, orang yang buat jahat masuk neraka. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kalau orang buat jahat, tiap hari buat jahat, dilingkupi kehidupan dengan kejahatan, dia itu duduk dalam neraka, dia jadi ahli neraka kekal. Walladzina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Kalau dia beramal dengan amal soleh, dia ini akan menjadi ahli syurga, kekal dalam syurga. Allah Ta'ala tetapkan begitu. Tetapi atas kehendak Allah, Allah Ta'ala boleh beri siapa yang dia kehendaki. Maka ada orang bunuh 100 orang masuk syurga. Dia bunuh 100 orang masuk syurga? Ya, dia bunuh 100 orang masuk syurga. Ada orang beribadat, bersungguh-sungguh ibadat masuk neraka. Ada juga begitu. Maka kita memohon pada Allah agar semua kita ini selamat daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dikatakan bahawa di tangan Allah syurga dan neraka. Maknanya ada setengah dia mohon syurga saja, neraka tabuk, bagus. Memang ada. Jangan mohon neraka. Kalau mau tabuk masuk syurga, masuk neraka, jangan doa gitu. Dia tidak doa. Tapi doa Rabiatul Adawiyah dalam munajat dia, Masya Allah. Dia kata apa? Dia kata, ya Allah, kalau aku beribadat nak syurga, jangan masuk syurga. Dan kalau aku beribadat takut ke neraka, masuk ke neraka. Aku beribadat ni kerana aku cinta. Aku ini hamba-Mu, ya Allah. Ini Rabiatul Adawiyah. Siapa nak munajat macam tu, silakan. Maknanya, jadi kita ni minta kalau boleh nak syurga, tambah daripada azab api neraka. Kerana kita tidak tahan azab api neraka. Maknanya. Lalu dikatakan bahawa syurga dan neraka pada tangan Allah. Allah Ta'ala boleh tetapkan. Ada orang yang dia ni memang tak boleh lah, tak layak masuk syurga. Tapi ketika mana malaikat nak masukkan dia dalam neraka, maka Allah Ta'ala kata nanti dulu. Adakah dia pernah bersama dalam majlis ulama yang soleh, ulama yang jadi ahli syurga, maka dengan syafaat ulama ini menyebabkan dia masuk syurga. Cek dengan kata. Takkan tak pergi pun majlis ulama tak pergi. Tak kita mana? Mana kita mana? Jadi dalam keadaan macam tu, akhirnya diceritakan
Yang cerita tu saya tak ingat. Rasa tak pasti dia mana juga ke tak juga. Hanya akhir sekali Allah Ta'ala kata tengok nama dia. Kalau namanya ada nama seperti ulama yang saleh, yang mana ulama tu masuk juga, maka boleh masuk dia dalam surga dengan syafaat. Sebab tu nama pun kena ambil kira. Kalau boleh ambil nama-nama ulama-ulama yang sudah terkenal, bukan terkenal sekarang ni, yang terkenal ulama-ulama mutabar seperti Imam Ghazali, Syafi'i dan sebagainya. Mana sempena dengan nama ulama ini dia ada tafaul. Apa makna tafaul? Ada imbasan yang baik. Dulu ada orang tanya, saya dengar, boleh tak nak nama anak Firaun? Dia tanya saya. La ilaha illallah. Tanya apa soalan gitu? Kita dilarang, tak boleh letak nama orang buruk, orang jahat. Tak boleh letak nama orang jahat, tak boleh. Kita kena letak nama orang-orang yang soleh. Dan nak ibu ni dia panggil doa. Sebab tu jangan, kalau kita nak malu anak kita, jangan kata belik-belik. Ni kadang-kadang duk kata binatang duk dalam zoo. Panggil anak sebut binatang dalam zoo, kejut binatang duk dalam zoo kalau dengar. Kalau dengar lah. Kadang-kadang kita panggil anak dengan nama buruk. Tak boleh juga. Kalau kata bahasa Firaun marah, contoh je ni, maka tak boleh. Kalau marah sangat marah-marah, bahasa anak berturut. Ni hak beli barang biasa cabutan bertuah dah tak beli. Berkat panggil bu. Maka dikata syurga dan neraka pada tangan Allah. Allah Ta'ala lah yang meletakkan syurga dan neraka. Jadi kita mohon kepada Allah. Kalau ikut amal, Masya Allah, kalau ikut amal boleh nangis. Kalau kita seorang tak layak untuk syurga. Kalau ikut amal, maka dikisahkan bahawa ketika mana orang itu dilihat pada amalnya sedikit. Lalu dilihat pada satu sifat yang menyebabkan dia masuk syurga. Sifat apa? Sifat sabar. Maka Allah Ta'ala nak masukkan orang dalam syurga, biasanya Allah Ta'ala timpakan musibah banyak. Minta maaf banyak, kadang-kadang kita tidak sedar orang yang ditimpa musibah itu orang yang sedang dikasihi oleh Allah. Orang soleh dia cemburu. Datang kata saya ni ada susah lah, wahai tuan guru, wahai tuan syekh, saya ada susah, saya begini. Balik orang tu, tuan syekh doa pada Allah, ya Allah, kau kasih dia, ya Allah. Kamu timpa pada dia sesuatu menyebabkan dia ingat padamu. Janganlah nikmat yang kau beri pada aku menyebabkan aku lupa padamu. Allah Ta'ala ni dia uji orang suruh ingat dia. Kadang-kadang uji dengan nikmat, kadang-kadang uji dengan bala. Kita ni nak nikmat sama. Kau boleh tambah bala sikit apa? Kalau boleh, begitu tambah bala sikit apa? Maknanya. Tapi nak tanya, antara nikmat dengan bala, mana orang ingat Allah? Biasanya bala. Sebab tu orang yang ditimpa musibah satu, orang yang ditimpa musibah ujian, bila ditimpa musibah ujian dia ingat Tuhan, maka itu dikira orang itu dalam dikasih oleh Allah. Hanya beza ada orang yang ditimpa musibah, kena ujian musibah, dia lupa Tuhan, itu memang kena bala. Memang dia kena bala. Bukan bala pada musibah tu, bala pada lupa Allah. Musibah itu semua kena belaka. Tapi nak beritahu ialah disebabkan dia itu lupa pada Allah. Itulah musibah yang besar. Lepas tu ditanya, apakah musibah yang besar? Musibah yang besar, musibah dalam musibah, musibah yang besar pada musibah adalah bala yang besar daripada musibah adalah lupa pada Allah. Maka Allah Ta'ala kita ingat kepada Allah Ta'ala, menyebabkan kita dekat dengan Allah. Bila rasa dekat dengan Allah, nanti kita akan rasa tenang hati. Rasa tenang hati, lepas pada kita rasa tenang hati, mungkin kita akan bergantung. Kita akan rasa hati kita betul-betul bergantung dengan Allah. Bila seorang itu sudah bergantung dengan Allah, apa saja musibah, dia akan berlaku. Apa saja ujian, dia akan reda, syukur, sabar ada pada dia. Yang Nabi sebut, orang ni kalau kena musibah, kena bala, dia sabar je. Reda, syukur, sabar daripada dia. Bila mana dia betul-betul bergantung dengan Allah.
Tapi kalau tidak, maka dia tidak sabar, tidak reda, marah dan sebagainya. Ini waliyasubillah. Maka riak akan dia diberi akan dikau pemberiannya. Kadang-kadang orang yang buat riak ini kadang dapat juga pemberian. Apa pemberian? Apa yang dia dapat? Dapat pujian lah. Dapat juga dapat pujian. Kalau dapat apa yang dia nak, dapatlah. Kalau dia buat kerja riak tu, tapi dapat sekadar tu lah. Dan segala manusia tiada memilih akan sesuatu. Tapi nak ingat, manusia tak boleh beri apa-apa benda pun kita. Sebenarnya manusia tak boleh beri manfaat pada kita. Maknanya kalau kita buat, mana aku nak buat baik, nanti orang-orang ni akan banyak orang tolong aku gini-gini. Orang tak boleh buat apa kita. Orang-orang yang menolong orang lain, Allah Ta'ala campur dalam perasaan hati orang tadi. Allah nak tolong orang tadi, campur. Allah Ta'ala campurkan. Mari kasih pada, kadang-kadang tengok sekali mari dia berkasih. Oh, saya pun nak bantu lah. Nak bantu awak dalam kesusahan begini-gini. Maknanya. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala lah yang menetapkan. Jadi sekarang ni kamu nak cari pujian manusia, nak dapat sesuatu, mengingat manusia tak boleh beri apa-apa. Pasahlah maknanya. Manusia tak boleh beri apa-apa, jangan bergantung dengan manusia. Pakat gantung dengan Tuhan berlaku. Yang kaya pun bergantung dengan Tuhan, yang miskin pun bergantung dengan Tuhan. Begitu berlaku. Itu baru selamat. Selagi mana kita bergantung dengan makhluk, lagi tu hati itu tak tenang. Tak tenang, sikit pun tak tenang sebenarnya. Lalu dikatakan bahawa betapa engkau lihat akan mereka itu dolar itu sesat. Dolar ni bahasa Arab. Sesatnya. Kamu tengok mereka itu yang mengharapkan pada manusia, yang bergantung pada manusia. Kalau nak beramal, biar manusia puji. Kalau buat apa-apa, biar manusia pandang. Ini duduk dalam sesat, kata pengarang kita. Sesat ni bukan jatuh, tapi dia dah masuk rugi. Sesat di sini rugi. Orang tu duduk dalam keadaan rugi, amal yang dia buat selama ini. Tapi satu penyakit yang ada pada kita, kita suka cerita amal soleh kita, itu penyakit besar. Betul tak? Kalau boleh orang tahu, mana kadang-kadang kita dah, kadang-kadang orang nak tanya pun, kita kabur ke? Minta maaf, rasa letih kan ni puasa. Mana? Tak ada orang tanya pun, orang tak tanya pun, tapi kabur. Allah penyakit tu orang buat ni. Ada mai fikir. Saya kata ni pengalaman diri. Ada mai fikir apa aku? Apa orang tanya pun. Mari lepas padu mari tiru. Oh silap pula ikan. Jadi nak beritahu bahawa dari segi istilah ahli sufi dia kata dolal, sesat orang. Dia kira sesat. Orang yang melakukan amal supaya diperlihatkan oleh orang, supaya orang dapat tahu, supaya orang puji dia, siapa dapat apa-apa daripada orang, sedangkan orang tak beri apa-apa pun pada kita. Tak ada apa-apa pun dah banyak. Kadang-kadang kita buat benda-benda tu, tak ada benda pun kita dapat. Dunia pun tak dapat, akhirat lagi tak dapat. Buat sungguh-sungguh nak semua puji, orang pun tak puji. Orang pun tak puji, dah lah orang tak puji. Ada orang kata buat, lepas tu akhirat tak ada apa-apa pula. Lepas tu dunia letih saja-saja. Itulah. Jaga-jaga nanti kita buat ibadat bulan Ramadan, masing-masing kena jaga amal ibadat kita. Maknanya kalau kita nak menggalakkan orang itu boleh untuk melakukan amal ibadat itu, hanya kita beritahu kita buat macam ni itu boleh. Itu kita beritahu amal yang buatnya macam ni, maka tak perlulah kita cerita amal kita. Maknanya jadi kita hanya kabar je. Saya nak buat macam ni. Lepas tu kita jangan kabur lah, saya tambah lagi sikit saja. Itu tak payah. Kita hanya beritahu saja, ajak menggalakkan orang. Jadi nak menggalakkan orang buat baik, kita kabur kebaikan tu boleh. Tetapi jaga sikit, jangan sampai kita ini tanam dalam hati kita supaya orang puji kita, orang kata yang baik pada kita, jangan. Kerana sedikit pun manusia itu tak boleh nak nilai amal kita. Siapa beri pahala? Tak ada. Manusia tak ada seorang beri pahala. Yang memberi pahala adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Taala dia beri pahala ikut kadar apa? Kadar hati. Bukan kadar rakaat banyak. Tapi kalau hati molek, rakaat banyak lagi baik. Tapi nak beritahu dia tengok kadar hati. Hati banyak mana ingat pada Allah,
sejauh mana ikhlas dia dengan Allah. Untung orang kalau buat amal ibadat ikhlas sungguh dengan Allah. Untung. Maknanya dia buat amal ibadat dalam keadaan benar-benar ikhlas. Kadang-kadang orang ikhlas ni nampak tanda-tanda dia. Maknanya dengan keikhlasan dia tu nampak maknanya. Dia antara tandanya istiqamah lah dia. Tengok dia istiqamah, kesabaran dia, kejujuran dia, nampak. Ini dia antara tanda-tandanya. Tapi yang sebenarnya Allah Ta'ala ialah yang tahu. Maknanya orang ni ikhlas, orang ni tidak ikhlas dan sebagainya. Wallahu a'lam. Sama kata tahu. Bismillahirrahmanirrahim.